salah satu amalan yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah di dalam Quran ialah amalan zikrullah. Amalan zikrullah yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Quran. Begitu juga dalam hadis. Walaupun begitu, pada hari ini umat Islam seolah-olah telah melupakan amalan zikrullah. Kononnya amalan zikrullah itu hukumnya sunat. Sunat perkara yang baik, dibuat dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Mungkin disebabkan hukum yang mereka tentukan ini, maka umat Islam di akhir zaman tidak ambil peduli tentang amalan zikrullah. Tak ada kesungguhan, kepekaan. Bukan saja orang ramai, tapi golongan yang kita panggil sekarang golongan ulama, golongan cerdik pandai Islam yang memang banyak maklumat, banyak pengetahuan tentang Islam pun tidak peduli. Seolah-olah mereka tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang memberi amaran akibat orang yang tidak berzikir, yang menyanjung kedudukan orang yang berzikir, yang menjelaskan dengan terang kedudukan orang-orang yang berzikir di akhirat nanti. Sehingga para sahabat di zaman Mekah, zaman Madinah, di dua-dua zaman pun, kedudukan mereka yang tinggi, dapat keridhaan Allah pun dihubungkan dengan amalan zikir. Ayat 100 surah At-Taubah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dzalikal fawzul azim. Ayat ini Allah tegaskan bahawa para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka dapat keridhaan Allah dan dimasukkan dalam Jannatul Adnin karena mereka menjadi ahli zikir. Ayat ini dimulakan dengan kalimah As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun al-awwalun bermaksud orang-orang yang membanyakkan zikrullah sehingga mereka berhasil mencapai matlamat zikrullah, menjadi golongan al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Begitu juga umat Nabi Muhammad selepas generasi mereka, sampailah hari kiamat yang sampai ke tingkat ihsan, walladzina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah.
Jadi para sahabat Muhajirin dan Ansar dapat kedudukan tinggi. Bukan semata-mata mereka bertitel sahabat. Tapi dalam ayat ini Allah terangkan, selain daripada titel sahabat, yang paling penting kerana mereka itu menjadi orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Sesiapa saja umat Nabi Muhammad yang berterusan berzikir sampai ke satu peringkat, mereka itu digelarkan dengan gelaran as-sabiqun. Gelaran al-awwalun ialah apabila mereka yang berzikir itu telah mencapai matlamat, puncak matlamatnya yang sebenar. Seperti yang dicapai oleh golongan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam dua ayat 190 191 surah Al-Imran ini Allah menegaskan bahawa golongan ulul albab itu yang sentiasa zikir dan tafakur, tentunya mereka bersolok. Tanpa bersolok, duduk ramai-ramai di satu tempat, mereka insya-Allah tak mampu nak terus berzikir. Kerana mereka sentiasa berzikir dan tafakur, mereka berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati diangkatkan oleh Allah, dikasyapkan oleh Allah, sehingga pandangan mata hati mereka dapat melihat berbagai tanda-tanda rahsia-rahsia Allah di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Inilah di antara puncak, matlamat puncak kita berzikrullah. Jadi golongan ulul albab yang sentiasa zikir dan tafakur telah berjaya mencapai matlamat, puncak matlamat zikir, iaitu dapat mengenal Allah, dapat mengenal hakikat Allah, kerana mereka dapat melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Jadi kerana itulah ulul albab, itulah golongan as-sabiqun al-awwalun juga. Satu contoh lain ialah apa yang telah dicapai oleh Nabi Musa. Di hujung Nabi Musa bersolok selama 40 hari 40 malam di Bukit Tur Sina. Bila Nabi Musa bersolok selama 40 hari 40 malam, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, seperti yang disebut oleh seorang sufi, Syekh Surawardi, dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Maka di hujung hari ke-40, Allah rekodkan apa yang telah berlaku pada diri Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina, maka apabila Musa AS telah tamat menjalani masa yang kami tetapkan selama 40 hari 40 malam, wa kallamahu rabbuhu, Tuhannya Allah bercakap-cakap dengannya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika itulah Musa AS
munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, berilah peluang aku untuk aku melihat Zat-Mu dengan kedua-dua mataku. Qala lan tarani, ya Musa, engkau tidak akan dapat melihat Zatku dengan kedua-dua matamu. Walakin dur ilal jabali, akan tetapi engkau renungkanlah dengan kedua-dua matamu bukit Tur Sina itu. Fa ini istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Sekiranya bukit Tur Sina itu tetap wujud tersergam seperti yang kau lihat, nescaya engkau akan dapat melihat Zatku dengan kedua-dua matamu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka akhirnya Tuhannya Allah mentajallikan, mendahirkan, menampakkan, menjelmakan berbagai rahsianya menerusi bukit Tur Sina. Ketika itu bukit Tur Sina hilang dari pandangan mata Nabi Musa. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun tersungkur jatuh fana. Ketika fana itulah Nabi Musa ditingkatkan ilmunya tentang wujudnya Allah, rahsia-rahsia Allah ke tingkat ma'rifatullah, terus ke dalam hatinya. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka sesudah Nabi Musa pulih dari fana'nya, dia segera berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Patutlah Zat-Mu tidak dapat dilihat oleh mata kepada makhluk. Tubtu ilaika, aku serah diri kepada-Mu ya Allah, untuk menjadi sebaik-baik hamba-Mu zahir dan batin. Wa ana awwadul mu'minin. Aku rasa ya Allah, inilah titik permulaan aku mukmin haqqan. Jadi Nabi Musa sebelum bersuluk 40 hari 40 malam memang sudah beriman. Tetapi sesudah bersuluk selama 40 hari 40 malam, maka Nabi Musa dapat mencapai mu'minuna haqqan. Kalimah mu'minuna haqqan ini ada disebut oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Apa yang penting ialah kalimah ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi itulah di antara matlamat, puncak matlamat kita berzikir. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sebenar, yang punya sifat-sifat kehambaan yang sempurna, iman sampai ke tingkat haqqan. Bila iman kita sampai ke tingkat haqqan, maka berarti ilmu kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah. Iman kita juga ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin. Ada perbezaan antara
seorang mukmin dengan seorang mukinun. Seorang mukinun, seorang yang yakin. Lebih tinggi kedudukannya daripada seorang mukmin. Sebab itulah bila Nabi Ibrahim AS dikurniakan Allah makrifah, maka Nabi Ibrahim menjadi seorang yang yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan, tajallikan, dahirkan terus ke dalam hati Ibrahim AS rasa-rasa kami yang ada di alam malakut kejadian di langit dan di bumi. Waliyakuna minal mukinin, supaya Ibrahim AS menjadi seorang yang yakin. Ini semua adalah bukti-bukti, fakta-fakta yang sangat penting bagi kita yang beramal dengan amalan tekad. Lebih-lebih lagi bila kita telah menghabiskan masa bersuluk 10 hari, tak puas 10 hari, tambah 10 hari lagi, sehingga ada di antara kita yang setiap suluk dia mesti suluk. Jadi amalan suluk ini bukanlah amalan yang remeh, tapi amalan yang sangat penting. Bukan tak ramai orang-orang Islam di akhir zaman ini yang dikurniakan Allah amalan suluk. Mungkin kita rasa penuh surau kita, tapi cuba kita tengok berapa juta orang Islam di luar sana yang Allah tidak pilih, yang Allah tidak kurniakan amalan ini. Kita bertarekat sepatutnya kita mengetahui dengan jelas konsep tarekat, supaya kita beramal meyakini apa yang kita amal berdasarkan kepada ilmu yang jelas. Ramai orang yang belajar tarekat, tapi apabila ditanya apa itu tarekat, terpinga-pinga. Jawapannya yang diberi, tarekat itu zikir. Sekurang-kurangnya kita boleh gunakan 2 definisi yang mungkin definisi ini sangat mudah. Definisi yang pertama ialah yang diutarakan oleh seorang ahli hadis di India yang hidup di zaman moden, meninggal dunia 1983 Masihi, Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi, dalam kitab As-Syari'ah wa Tariqah. Bila orang ramai bertanya, wahai Syekh, apakah itu tarekat? Beliau menjawab, at-tariqah allati yumkinu biha al-wusul ila darajatil ihsan. Tarekat itu ialah kaedah amalan yang bila diamalkan menyampaikan seorang ke derajat ihsan. Ringkasnya, tarekat itu ialah amalan yang bila diamalkan menyampaikan kita ke derajat ihsan. Ihsan yang disebut oleh Rasulullah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak terasa lagi seolah-olah melihatnya, anda akan terasa bahawa Allah sentiasa melihat dan memantau diri anda sepanjang masa. Jadi ini definisi yang sangat mudah. Bila orang bertanya apa itu tarekat, engkau ikut tarekat. Tarekat ni kalau kita amalkan, menyampaikan kita ke derajat ihsan. Apa itu derajat ihsan? Kita mesti juga tahu. Asas agama Islam 3. Islam rukunnya 5. Iman rukunnya 6. Dan ihsan. Siapa yang sampai
di tingkat Islam dinamakan Muslim. Siapa yang sampai ke tingkat iman dinamakan mukmin. Siapa yang sampai ke tingkat ihsan dinamakan muhsin. Muslim golongan di bawah sekali, terkelas. Mukmin golongan yang lebih tinggi di atas golongan muslim. Muhsin adalah golongan yang tertinggi, first class. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran ayat 56 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hampir pada golongan muhsinin. Jadi secara logik kita hidup, mestilah kita bercita-cita menjadi seorang muhsin. Tidak memadai untuk kita hidup ini, tidak memadai hanya kita berpuas hati dengan menjadi seorang muslim atau mukmin saja. Mestilah kita kejar bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat kita ke derajat ihsan. Amalannya telah pun kita dapat, yaitu tarekat. Sebab itulah siapa yang tidak bertarekat sangat sukar untuk mencapai derajat ihsan. Karena jalannya tidak dilalui, ilmunya tidak diamalkan. Sebab itulah tidak salah dan memang benar kalau di akhir zaman ini golongan muhsin sangat sedikit bilangannya. Karena umat Islam yang berzikir dalam tarekat memang sangat sedikit. Guru saya kata, seperti sedikitnya satu titik daripada kitab Quran. Satu titik daripada Quran. Bukan satu huruf, satu titik. Satu titik dalam Quran tu macam kita tak nampak. Maksudnya, di akhir zaman ini orang-orang bertekad dah tak kelihatan. Masyarakat dah tak nampak. Kita yang bertarekat pun kita tak sedar kita bertarekat. Kerana itu kita tidak bersyukur. Ada tawajuh pun tak datang. Zikir sunat, pergi tawajuh sunat. Sunat perkara baik. Ditinggal tak berdosa. Dibuat dapat pahala. Definisi yang kedua tentang tarekat ialah dikemukakan oleh seorang sufi berasal daripada Parsi, meninggal dunia tahun 816 Hijrah. Dalam kitab beliau yang terkenal At-Ta'rifat. Kitab Ta'rifat ni mengandungi berbagai ta'rifan istilah-istilah dalam tasawuf. Berbagai definisi istilah dalam ilmu tasawuf, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jurjani. Setengah orang sebut Al-Jurjani, tapi orang putih sebut Jurjani. Syekh Jurjani dia mendefinisikan tarekat dengan katanya, At-tariqatu hiya as-sirah mukhtasar bis-salikina ila Allah min qat'il manazil wa taraqi fil maqamat. Kita dengar pun macam berbelit-belitnya. Tapi definisi yang kedua ini dapat menjelaskan lagi.
apa yang dimaksudkan oleh Maulana Zakaria Kandawi. Tarekat itu bila diamalkan menyampaikan kita ke tingkat ihsan. Menurut Syekh Jurjani, tarekat itu ialah amalan yang mengandungi dua tahap atau dua aspek, dua bahagian. Bila tarekat itu diamalkan, maka kata beliau akan berlakulah qat'ul manazil min qat'il manazil. Kalau diterjemah dari segi bahasa, kita tak akan dapat mencapai maksudnya. Yang pertama, saya huraikan secara mudah. Tarekat itu bila diamalkan, kita akan mengalami dua proses. Akan melalui dua tingkat proses. Dua jenis proses di dalam hati kita. Yang pertama, min qat'il manazil. Qat'il manazil ini, kalau kita huraikan, mesti melintasi destinasi rohani. Bila kita bertarekat, yang pertama rohani kita akan berjalan. Tujuannya supaya dapat melintasi berbagai destinasi manazil. Yang pertama, destinasi nafsu kita, supaya kita lepas daripada cengkaman nafsu. Kedua, syaitan. Ketiga, akal. Akal juga mencengkam kita. Sebab itu ada yang solok balik. Rugi, aku cuti 10 hari duduk sini, cuma temenung saja. Jadi dia habiskan cutinya 7 hari lagi kat rumah. Ini dia jadi mangsa akal dia. Sesudah berjaya melintasi akal, barulah sampai ke destinasi hati, qalb. Nanti akan meningkat perjalanan rohani kita ke tingkat roh. Bila ke tingkat roh, lebihlah orang yang bersolok itu makin yakin. Akhirnya sampailah ke tingkat sir, barulah berjaya. Ada juga yang menjelaskan qat'ul manazil ini, Allah hilangkan sifat-sifat tercela, bakhil, mengumpat, banyak makan, banyak minum, banyak cakap, dan berbagai sifat-sifat mazmumah akan dihapuskan oleh Allah dengan tarekat. Yang kedua, bahagian kedua ialah taraqi fil maqamat. At-taraqi fil maqamat. Tarqiyah ini maknanya meningkat. Ketika kita beramal dengan tarekat ini, Allah tingkatkan makom-makom kita. Satu tingkat ke satu tingkat. Dimulai dengan tingkat taubat. Sebab itulah bila kita mula berzikir, kita istighfar 25 kali. Dan istighfar itu kalau kita bertawajuh, istighfar itu dipimpin
Inilah yang dimaksudkan taubat terpimpin. Masing-masing kita sebut yang sama, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ramai yang tak sedar. Kita istighfar ni secara berjamaah dan terpimpin. Sebab itulah ada perbezaannya yang besar antara istighfar kita ketika di rumah seorang-seorang dengan istighfar kita bertawajuh ketika bersolok. Jauh bedanya. Daripada taubat Allah tingkatkan kepada sabar, kepada syukur, kepada khauf, kepada rojak, kepada zuhud, kepada tawakal, kepada redha, kepada mahabbah. Inilah yang dimaksudkan maqamat qalbiyah, maqam hati. Ini insya-Allah akan dilakukan oleh Allah bagi mereka yang bertarekat. Cuma mereka yang bertarekat kadang-kadang tak sadar. Ya. Ramai yang tak sedar berlakunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina wa li dhawil huquqil wajib alaina wa lil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat al-ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warithan minna. Allahumma ja'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la tajid dunya awrahan minna wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ya Allah man la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.